Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Berita gempak pendedahan terkini daripada ahli parlimen Bukit Gantang daripada Parti Bersatu. Sahabat-sahabat semua, dikatakan 16 lagi ahli parlimen daripada Perikatan Nasional bakal memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan hari ini. Jadi apa sebenarnya yang berlaku, sahabat-sahabat semua? Menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda berita ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita baca bersama kejahatan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti pendedahan terkini daripada ahli parlimen Bukit Gantang. Katanya 16 daripada Bersatu akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia sahabat-sahabat semua, 16 ahli parlimen. Wow, hancur berkecailah Parti Bersatu. Jadi kenyataan terkini daripada ahli parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fazal kini mendakwa 16 ahli parlimen dari Bersatu bakal memberikan sokongan menjelang hujung bulan ini sebelum parlimen bersidang ataupun semasa sidang parlimen bersidang. Mungkin itu yang dinyatakannya. Katanya sebelum ini saya beritahu bahwa lebih daripada 10. Kini katanya angka tersebut telah meningkat kepada 16 ahli parlimen. Jadi kita tunggu dan lihat sama ada lebih ramai akan menyokong, kata beliau, selepas program Jualan Rahmah di Cangkat Jering di negeri Perak hari ini. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkifli Hanafi ialah Wakil Rakyat Bersatu yang ke-6 yang mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli parlimen dari Bersatu yang turut menyokong PMX ialah Zahari Kecik Jeli Iskandar, Kuala Kangsar, Suhaili Labuan dan Muhammad Azizi Gua Musang. Syed Abu Husin turut menafikan dakwaan bahawa beliau menjadi broker untuk mendapatkan sokongan ahli parlimen pembangkang. Katanya, saya bukan broker, saya bercakap benar dan saya tidak menghubungi mereka. Apa yang saya boleh katakan ialah pembangkang sedang membuat sesuatu yang tidak bermakna. Mustahil MP ahli parlimen pembangkang menyertai pembangkang, katanya. Jadi mereka tak boleh menjaga yang ada dengan apa yang mereka pun ada, tambah beliau. Ketika ditanya berkenaan keberangkalian tindakan yang dihadapi ekoran sokongan beliau kepada Anwar, Syed Abu Husin berkata ia tindakan yang tidak bermakna. Apa yang mereka rancang tidak bermakna kerana tiada peruntukan dalam perlembagaan parti untuk ambil tindakan untuk diambil tindakan selagi perlembagaan parti itu tidak dipindah. Katanya lagi, rakan-rakan saya dan saya sendiri hanya menyokong kerajaan tetapi tidak meninggalkan parti, tegas beliau. Jadi melalui perlembagaan parti daripada Parti Bersatu, mereka tidak menganggap sekiranya seseorang itu memberi sokongan kepada kerajaan khususnya, dan mereka tidak meninggalkan parti. Dalam perlembagaan Parti Bersatu, mereka tidak dianggap melompat parti. Ini yang ataupun perlembagaan yang tidak dimiliki oleh Parti Bersatu, sahabat-sahabat semua. Ketimbang dengan parti daripada komponen yang ada dalam kerajaan seperti PKR, Amanah, DAP, Pakatan Harapan, termasuk juga Barisan Nasional, UMNO, yang mereka telah pun memindah perlembagaan mereka. Sekiranya walaupun mereka tidak keluar parti tapi memberi sokongan kepada mana-mana parti, khususnya pembangkang, mereka dianggap melompat parti. Itu antara perlembagaan di dalam parti dalam komponen kerajaan hari ini yang telah pun memindah. Contoh UMNO memang lagi hebatlah. Sesiapa yang memberi sokongan walaupun dia keluar parti akan dianggap lompat parti, dan mereka juga kena kosongkan kursi dan juga harus membayar 100 juta. Itu antara kenyataannya yang pernah disahkan oleh Ahmad Mazlan, YB Ahmad Mazlan, sahabat-sahabat semua. Memang panas. Jadi apa akan berlaku kepada Parti Bersatu selepas ini, sahabat-sahabat semua? Jadi kiranya anda sahabat semua mau memberikan sebarang komen berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan sedikit update berkaitan kalau dalam beberapa hari ini Ketua Polis Negara begitu tegas memberi amaran kepada anggota, kepada ketua balai daerah ataupun yang mempunyai pangkat maupun anggota saja,
ya, supaya berambus sekiranya masih melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral ataupun tidak bertanggung jawab sebagai anggota. Dan hari ini sahabat semua, agak mengejutkan, inspektor dan 7 pegawai rendah ditahan ya terkait dengan kes pemerasan ya ataupun ugut ya. Itu antara menarik ya perkara yang saya kongsikan bersama dengan kita. Ya, dikatakan seorang inspektor dan 7 pegawai rendah dari Ibu Pejabat Polis Daerah Shri Alam, Johor Bahru ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan melibatkan seorang wanita tukang cuci. Tukang cuci ya. Ketua Polis Johor CP M. Kumar berkata, semua individu terbabit yang berusia antara 20 hingga 50 tahun itu ditahan susulan laporan yang diterima jam 9.32 malam Isnin yang lalu. Katanya, Polis Kontingen Johor menerima laporan berkaitan kes pemerasan wang berjumlah Rm32.000 oleh pegawai dan juga anggota polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Shri Alam. Kes masih berada di peringkat siasatan dan orang ramai diingatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi atau komen yang boleh mengganggu proses siasatan, katanya dalam kenyataan hari ini. Jadi Kumar berkata, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan dan semua 8 individu terbabit direman 4 hari mulai semalam. Jadi menurut polis sentiasa komited ya memerangi masalah integriti serta salah laku jenayah dalam kalangan anggota keselamatan berkenaan demi ya untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap polis di Raja Malaysia. Kegasnya lagi, tindakan tegas akan diambil tanpa berkompromi berlandaskan prinsip kesamarataan di sisi undang-undang di bawah perkara 8 Lembaga Persekutuan, katanya. Jadi sebelum ini tular satu laporan dipercaya berhubung tangkapan semua pegawai polis di aplikasi Telegram. Laporan berkenaan menyatakan seorang wanita yang bekerja sebagai tukang cuci mendakwa seorang anggota polis telah meminta uang sebanyak RM40.000 bagi membebaskan adiknya yang ditahan kerana kes dada. Wanita terbabit mendakwa dihadir ke IPD Shri Alam untuk menyerahkan wang berjumlah RM35.000 sebelum membuat laporan polis apabila mendapati adiknya masih tidak dibebaskan. Sementara itu dalam perkembangan lain, Kumar berkata 15 lelaki berusia 20 hingga 40 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes pembunuhan seorang lelaki berusia di Road 66 Jalan Abdullah Tahir, Johor Bahru pada Ahad yang lalu. Katanya, polis menerima laporan berhubung kes pembunuhan individu berusia 24 tahun itu pada jam 4 ya 54 petang. Tambahnya semua lelaki terbabit ditahan di beberapa lokasi berasingan pada Ahad dan Isnin. Seorang daripada suspek katanya berusia lingkungan 30-an ditahan sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai dari Bangkok, Thailand. Saat ini, polis masih menyiasat motif kejadian pembunuhan semua individu yang direman 7 hari bermula Isnin lalu dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jadi orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kes itu diminta menghubungi IPD Johor Bahru di Utara Talian 0721182323 atau pegawai penyiasat SAP Muhammad Afdal Mat Saupi di talian 0137711152, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara kenyataan ya, walaupun sebenarnya saya memberikan update ini tapi tidak dinafikan bahwa yang mempunyai salah laku itu bukanlah jumlah yang banyak ya, yang membuat kerja mereka dengan penuh integriti itu kita boleh nampak sahabat semua, seperti tadi dengan menyiasat dengan komitmen yang diberikan itu. Jadi kita juga harus berikan pujian ya kepada Polis Diraja Malaysia hari ini, Ketua Polis Negara yang mahu membersihkan ya, yang mahu untuk membersihkan ya perkhidmatan ini, penguatkuasa khususnya PDRM ini supaya rakyat masyarakat ya meyakini keupayaan dan juga tugas sebagai penguatkuasa di dalam negara kita. Itu sedikit tambahan. Jadi sahabat semua, terima kasih sampai sini saja ya. Sekiranya anda memberikan sebarang komen berkaitan dengan 16 lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional bakal memberikan sokongan pada hujung bulan ini atau semasa Parlimen bersidang atau mungkin sebelum Parlimen bersidang. Jadi terima kasih sahabat semua, anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.